Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam surah Yasin ayat ke-33 hingga 36. Bagi tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-8 muka surat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله العظيم. Dan satu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya kami makan, maka daripadanya mereka makan. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, mahupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Saudara-saudara yang dirahmati dan dikasihkan, kita pergi sikit pada bab i'rab dalam ayat ini. Dalam ayat wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ini dari bahasa Arab, ahyaynaha ni merupakan khabar kepada al-ard, dan jumlah ni iaitu al-ard al-maitah ahyaynaha ini merupakan khabar pula kepada perkataan yang pertama iaitu ayatun. Ada juga i'rab mengatakan bahawa ayatun ini merupakan khabar, mubtada'nya adalah al-ard. Ini merupakan bab i'rab yang akan beri penentuan makna. Jadi dalam konteks ini mubtada' dan juga ayat ini merupakan khabar kepada ayatun dalam satu pandangan yang lain, ataupun yang merupakan istinaf untuk menerangkan maksud kepada ayatun. Kemudian bila Allah Taala menyatakan ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Jadi antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu Taala ni iaitu tanda bagi mereka tentang adanya pencipta yang maha berkuasa, yang maha sempurna perbuatannya, menghidupkan yang mati, bumi yang mati dulu gersang, tak ada tumbuhan pun, lalu Allah pun turunkan air padanya, hiduplah bumi itu, menumbuhkan bagai bentuk tanaman yang indah. Jadi bila Allah berfirman ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan, iaitu kami jadikan hal itu sebagai rezeki bagi mereka dan juga binatang-binatang ternak mereka. Dalam ayat ini mengapa Allah SWT menyebut perkataan jinsil hab ni, biji-bijian ni? Kerana biji-bijian ini merupakan perkara yang asas yang diperlukan manusia untuk makan. Biji itu dengan gandumnya, dengan berasnya, dengan apa sahaja yang menjadi makanan manusia, maka yang diberi penekanan oleh Allah SWT di sini adalah habba. Kemudian waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab. Dan firman Allah lagi, kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan juga anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, iaitu kami jadikan dalam bumi ini sungai-sungai yang mengalir di tempat yang mereka perlukan agar mereka dapat memakan buah-buahannya. Dia telah memberi nikmatnya kepada semua makhluk dengan tumbuhnya tanaman-tanaman itu, dan dia menyebutkan seterusnya buah-buahan bermacam ragam. Dalam ayat ini yang ditekankan oleh Allah iaitu nakhil dan juga anab. Kenapa tak disebut kurma? Kata Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asarut Ta'wil, disebut perkataan nakhil di sini adalah bukannya tumur, bukan tamar, untuk mutabakah, supaya mutabakah dengan perkataan disebut sebelumnya iaitu hab dan juga a'nab. Jadi tambahan pula liikhtisasi syajariha bimazin nafa' wa athari sun'. Lagi Allah Taala menyebut perkataan nakhil itu merujuk kepada pokok kurma. Allah tidak menyatakan buah kurma, kerana pokok kurma ni manfaatnya, faedah-faedah yang terdapat padanya lebih besar daripada buah kurma itu sendiri, bagi menampakkan kayanya, luasnya nikmat yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada si hamba. Dan kalau kita lihat dalam tafsir Fathul Bayan, menyatakan bahawa perkataan disebut oleh Allah di sini wa khassahuma bidzikri li'annahuma a'la athimar wa anfa'uhuma wa anfa'uha lil ibad wan nakhl wan nakhil bermakna. Jadi dalam konteks ini disebut oleh Allah dua jenis tanaman, tak disebut yang lain,
Kerana inilah dua jenis tanaman yang paling kokoh, yang paling kuat, yang paling lama tahannya. Dan pada hari ini terbukti pula kalau sebut kurma dan juga anggur ini boleh tanam di seluruh pelosok dunia, termasuk di Malaysia, negara kita. Tapi boleh tak kita ambil pokok durian tanam kat Mekah sebagai contohnya? Ataupun kita ambil durian tanam dekat negara Europe? Jadi menunjukkan kepada kita bahawa pokok yang disebut oleh Allah SWT ni merujuk kepada antara nikmat yang paling zahir, yang paling bayin, yang paling banyak manfaatnya, yang paling panjang hayatnya. Dan buah-buahan itu pun boleh dimanfaatkan dalam masa yang panjang. Ada sebuah hadis ini sahih, bahawa Nabi menyatakan rumah yang tidak ada kurma padanya, hadis riwayat Muslim, ahluhu jia', orang yang rumahnya tak ada kurma maka penghuninya akan kelaparan. Jangan salah tafsir hadis ini tuan-tuan, kerana seperti disebut oleh para ulama hadis, contohnya Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, bahawa maksud kat sini bukanlah berarti setiap orang kena ada kurma kat rumah, bukan. Tetapi dimaksudkan kurma itu merupakan makanan ruji di satu tempat. Kalau orang yang ada jagung, makan jagung, makanan asasinya, maka yang ada jagung kat rumah itu pentinglah untuk penggunaannya mungkin pada waktu-waktu tertentu, kelaparan, musim kemarau dan sebagainya. Orang macam kita makan nasi, maka ada nasi kalau kita pergi ke mana-mana, anak yang ada di rumah tak adalah kita risaukan sangat kerana makanan untuk mereka nikmati. Itulah makanan terbaik untuk mereka yang berada di daerah ini. Jangan salah faham hadis ini untuk mengatakan, oh kalau begitu saya jual kurma lah, kerana tak ada kurma ni tak ada berkat dalam hidup. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya, kata Imam Nawawi lagi dalam Syarah Muslim, bahawasanya tak jadi kesalahan kalau kita ni menyimpan makanan untuk kegunaan masa hadapan. Jadi tak ada salahnya lah kalau kita menyimpan makanan tersebut dengan tujuan esok lusa masih lagi kita boleh mendapat manfaat daripadanya. Mana tak jadi kesalahan untuk menyimpan makanan lah. Jangan ada di kalangan kita yang salah memahami konteks zuhud, qanaah, lalu berkata kita makan hari ni je lah, besok tak payah fikirlah. Bukan begitu maksud kehidupan qanaah, zuhud ini berarti kita masa cukup dengan apa yang Allah berikan tanpa kita memberontak dan rasa tak bersyukur. Dalam masa yang sama, hadis ini menerangkan kepada kita, kata Imam Nawawi, keharusan untuk kita menyimpan satu kat rumah untuk bekalan masa hadapan walaupun kita tahu bila kita mati. Jadi itu maksud hadis, bahawasanya rumah yang tiada kurma padanya, ahlinya yang mendiaminya akan kelaparan. Ia bukan maksud kena simpan kurma saja seumur, bukan. Dia merujuk kepada penyimpanan makanan asasi di tempat. Jadi dalam konteks ini, bila Allah Taala menyebut perkataan nakhil, ini yang istimewanya kalau kita lihat dalam kamus-kamus, contohnya Misbah Al-Munir. Nakhl ini merupakan isim jama', satunya nakhlah. Maka dibezakan nakhl dengan nakhlah dengan adanya ta', seperti tufah, tufahah. Jadi merujuk kepada ta' ini, penduduk Hijaz, bahasa Arab yang digunakan oleh penduduk Hijaz, mereka yu'annithunahu, wa ahlu Najd wa Tamim yudhakirunahu. Penduduk Najd dan juga Tamim pula memudzakarkan kalimah tadi, penduduk Hijaz memuannaskannya. Jadi seperti yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan, bahawa Allah memberikan fokus kepada dua jenis tanaman ni kerana kelangsungannya, tahan lamanya, ketahanannya. Jadi disebut Allah sebagai satu nikmat yang begitu jelas dalam kehidupan, dan di mana-mana tempat dalam dunia pokok ini boleh tumbuh dengan mudahnya, iaitu pokok kurma dan juga pokok anggur, seperti yang terbukti pada hari ini. Berbeza daripada pokok-pokok lain yang mungkin dia akan rosak dengan cepat. Kemungkinan inilah di antara mengapa difokuskan perkataan waja'alna fiha jannat min nakhilin wa anab. Jadi Allah SWT menyebut perkataan ini bagi menerangkan kepada kita tentang keistimewaan yang terdapat kepada dua tanaman ini, pokok anggur dan juga buah anggur dan juga pokok kurma. Wa fajjarna fiha min al-uyun, dibaca juga dengan takhfif, iaitu wa fajarna fiha min al-uyun. Al-fajr wa tafjir kal fathi wa taftih. Jadi perkataan ini merujuk kepada fajjarna fiha min al-uyun, ada mubalaghah, tapi kalau sebut fajarna maknanya Allah menceritakan nikmat dalam satu bentuk, dan keduanya merujuk kepada nikmat adanya air. Kemudian min al-uyun, kalau kita belajar bahasa Arab, di sini ada satu yang dihazafkan. Sebenarnya yang disebut fajarna fiha syai'an minal uyun, iaitu syai'an ini merupakan maf'ul bihinya. Jadi kemudian dihazafkan mausuf itu, diambil sifatnya, meletakkan pada tempat tersebut. Fajarna fiha minal uyun, iaitulah kami telah pun jadikan padanya ada sungai yang mengalir. Ini bagi menunjukkan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini tadi. Fajarna fiha minal uyun, ay fajarna fil ard ba'dan min uyun, فَهُذِبَ الْمَوْصُوفُ أُقِيمَ الصِّفَةُ مَقَامَهُ أَوْ مَفْعُولَ الْعُيُونِ. Dan di antara yang disebut di sini وَقُرِئَ بِالتَّخْفِيفِ وَالْفَجْرِ وَالتَّفْجِيرِ كَالْفَتْحِ وَالتَّفْتِيحِ لَفْظًا وَمَعْنًا. Kemudian Allah menyebut lagi dalam ayat berikutnya, لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Iaitulah, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, kami jadikan dalam bumi ini sungai-sungai mengalir, tempat mereka perlukan agar mereka dapat makan buah-buahannya. Dia telah memberikan nikmatnya kepada para makhluk dengan tumbuhnya tanaman-tanaman
Juga dia menyebutkan selanjutnya buah-buahan dan berbagai aneka ragam lagi nikmat yang diberikan dan dari apa yang diusahakan oleh tangan-tangan mereka. Iaitu semua itu tidak mungkin kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hasil kerja dan hasil kepayahan mereka. Serta bukan pula ia semata-mata kemampuan dan kekuatan mereka. Itulah yang diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Qatadah. Untuk itu Allah SWT menyebut perkataan afala yashkurun. Mengapa mereka tidak bersyukur? Ya, mengapa mereka tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka berupa nikmat-nikmat yang tak terhingga dan juga terhitung itu. Dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, dia telah pun Al-Imam Al-Mufassir yang hebat ni telah pun memastikan bahawa dalam konteks ayat ini wama amilat su'aidihim, maknanya alladhi ini merupakan silah, ma ni silah. Jadi wama amilat su'aidihim ini ma yang dimaksudkan ada beberapa i'rab. Yang pertama dia merupakan mausulah, iaitu kalau kita fahami maksud dia wa minal ladzi amilat su'aidihim minal zira'ati wal mu'alajati. Jadi maknanya ma situ merupakan ma silah, apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Yang kedua maksudnya ma di sini ma nafiah, iaitu kalau kita fahami maksud yang tersirat di situ lam ya'maluhu hum balil fa'il huwallahu ta'ala. Bukan Allah, bukan mereka yang menjadikan, bukan mereka yang menumbuhkan pokok itu. Jadi ma itu maknanya nafiah, menafikan. Yang pertama tadi ma itu merupakan ma silah. Yang kedua ni ma berarti nafiah. Kata Ibn Barajan dalam tafsirnya merujuk kepada perkara ni samalah dengan ayat dari surah Al-Waqi'ah yang mana kita baca selalu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afara'aytum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ini merupakan ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Jadi ayat 63 hingga 64 ni bila Allah menyatakan tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam? Adakah kamu yang tanam pokok itu ataupun Allah yang menumbuhkannya? Adakah kamu yang menanam pokok itu ataupun Allah yang menumbuhkan pokok tersebut? Jadi begitu juga dalam konteks afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Ayat 58, 59 sebelumnya dan surah yang sama, surah Al-Waqi'ah. Jadi dalam konteks ayat ini Ibn Barajan dalam tafsirnya memilih maksud ma ini adalah dalam konteks kedua berarti ma nafiyah. Dalam tafsir beliau yang bertajuk Tanbihul Afham, bahawa ma yang dimaksudkan sini bukan ma silah tapi dia ma nafiyah kerana dalam ayat yang lain, kerana sifat Quran ini saling mentafsirkan. Ini antara tafsir yang terbaik, tafsir Al-Quran yang kita belajar dahulu awal, tafsir Ma'thur. Kata Imam Ibn Barajan bahawa ayat ini berarti nafiah, iaitu ma itu ma nafiah bukan ma silah, kerana dalam ayat surah Al-Waqi'ah menunjukkan perkara yang sama, iaitu bukan manusia yang menanam pokok, yang menanamnya adalah Allah, yang menetapkan tumbuhnya pokok itu adalah Allah. Begitu juga bukan kamu yang mencipta anak kamu. Kalau pokok tu kita tanam dekat bumi, bukan? Anak tu seorang suami, perhubungan yang halal dengan isteri, berarti itu juga benih yang ditanam. Berapa banyak perhubungan suami isteri yang tidak menghasilkan anak. Jadi menunjukkan anak dan tanaman itu adalah ketetapan daripada Allah. Jadi ma yang ada di sini pilihan Ibn Barajan berarti ma nafiyah. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jadi bila disebut di sini dalam tafsir Al-Imam Al-Baydawi bahawa bila Allah Taala menyatakan ya'kulu min thamarihi wa ma amilat su'aidihim afala yashkurun, yang merujuk kepada buah-buahan dengan berbagai bentuknya. Dan di sini ada satu iltifat. Iltifat yang dimaksudkan adalah liya'kulu min thamarihi wa ma amilat su'aidihim, supaya mereka makan dari buah-buahannya. Sebelum ni semua penggunaan yang disebut oleh Allah itu adalah merujuk kepada wa ja'alna wa akhrajna. Nampak kan? Wa ahyainaha wa akhrajna. Jadi semua ayat merujuk kepada maksud kami. Tiba-tiba dalam ayat ini datang liya'kulu min thamarihi, supaya makan daripada hasil buah-buahan yang dia jadikan. Mengapa berlaku demikian? Mengapa berlaku taghyir al-uslub kat sini? Mengapa ada iltifat? Sebelum menceritakan tentang kami menunjuk kepada kekuasaan, tetapi bila sampai kepada nikmat makan, Allah menjadikan nikmat itu khusus dalam bentuk iltifat, merujuk kepada zatnya yang maha agung sahaja. InsyaAllah kita akan huraikan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.